Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin vel akibetul muttaqin ve salatu ve selamu ala eşrefil enbiya ve mürselin. Sallu ala Resulina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina ve nebina Muhammedin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbil kulubi ve devaiha ve afiyetil abdani ve şifaiha ve nur absani ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme fehhimna esrarar Kur'an kema tuhibbu ve terda. ووفقنا لhizmeti fi kulli anin ve zaman. Amin. Para sahabat yang saya hormati, insyaallah pada hari ini kita sambung risalah untuk para pesakit, kitab risalah untuk para pesakit yang mana di dalamnya ada sekitar 25 obat untuk para pesakit penyakit untuk maddi dan manawi. Kita sudah sampai obat ke-19 insyaallah. Mungkin minggu depan insyaallah kita akan selesaikan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kurniakan syifaan, sembuhan ajalan untuk penyakit kita yang maddi dan manawi insyaallah. Obat ke-19. Sungguhnya semua nama-nama Al-Jamil Zuljalal, nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang jamil, yang mempunyai sifat jalal, melalui ungkapan Asmaul Husna. Ya, kita panggil apa? Asmaul Husna yang samadani, yang Allah Subhanahu wa taala punya, tidak perlu kepada sesuatu, tapi semua benda perlu kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha tempat bergantung. Semua Asmaul Husna, namanya kan Asmaul Husna, yang nama-nama yang terindah. Kita melihat yani jelmaan-jelmaannya di alam semesta ini. Semua nama-nama itu memperlihatkan bahawa nama-nama itu adalah indah. Dan cerminan As-Samad yang paling latif, paling indah dan paling lengkap dalam kalangan mawjudat ialah kehidupan, hayat. Melalui hayat dan atas hayat. Jadi hayat itu sebagai cerminan terhadap Asma ilahiyah, menzahirkan, mencerminkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi cermin bagi sesuatu yang indah adalah indah, kan? Sebab cermin itu ayna dalam bahasa Arab, dia tunjukkan mirror, ya. Dia tunjukkan apa? Apa yang ada di hadapannya, dia tunjukkan itu. Jadi cermin bagi sesuatu yang indah adalah indah. Dan cermin yang memperlihatkan kecantikan sesuatu yang indah akan menjadi lebih indah. Dan sebagaimana apa jua yang datang daripada sesuatu yang indah kepada cermin itu adalah indah, cantik, kan? Maka apa jua yang datang daripada yang maha indah, yani daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab semua keindahan, semua jamal yang kita melihat di alam semesta ini daripada nama Al-Jamil, nama Allah Subhanahu wa taala. Semua keindahan, kecantikan yang kita melihat di alam semesta ini datang daripada apa? Al-Jamil Zuljalal. Al-Jamil, nama Allah yang maha indah. Jadi apa yang datang daripada maha indah kepada hayat, kehidupan, juga adalah indah pada nokta hakikat. Ya, semua yang datang apa dari sana adalah baik, indah, cantik. Yang sebab semua datang dari mana? Datang Al-Jamil. Ini kerana sesuatu maksudnya sini, yang itu, yang semua katalah apa yang datang kita kata musibah ke apa, semua itu memperlihatkan apa? Ukiran indah bagi Asmaul Husna yang indah. Itulah saya tadi buat perubahan itu. Maksudnya semua itu memperlihatkan apa? Ukiran indah bagi Asmaul Husna yang indah. Sebab itulah apa yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala yang maha indah itu kepada hayat adalah semua indah dari segi hakikat. Jadi sekiranya kehidupan itu, hayat itu sentiasa berlalu dalam sihat walafiat, sentiasa sehat walafiat, dan tak ada penyakit yang statik, maka ia menjadi cermin yang kurang sempurna. Bahkan ia mungkin merasakan ketiadaan dan kefanaan. Dan adem, yani dia tunjukkan adem, ya, fana, lalu memberikan kebosanan, jemu.
dan menurunkan nilai kehidupan, ha? Dan mengubah kelazatan usia kepada kejumuan. Kerana mahu segera dia menghabiskan waktunya kerana bosan. Dia terjun sama ada ke dalam kemungkaran atau ke dalam hiburan yang memperdaya. Dia memusuhi umurnya yang berharga bagaikan tempoh tahanan penjara. Lalu mahu segera membunuh dan menghabiskan waktu itu. Ya, kalau sesuatu benda yang tidak berubah dan sentiasa sama, itu adalah lebih dekat kepada adem berbanding dengan hayat. Yani lebih dekat kepada kematian, kepada adem, sebab tak bergerak. Dan jadi bosan kan. Dulu ada kan TV-TV itu, kadang-kadang mereka bagi siaran langsung, tiba-tiba ada macam problem, ditunjukkan sama benda lama. Orang yang tengok tu, jemu, yang tak nak tengok lagi. Bosannya benda itu. Tetapi satu kehidupan, satu hayat yang berlegar dalam perubahan, sentiasa ada perubahan, pergerakan, dan peringkat-peringkat yang berlainan. Hayat itu merasakan nilai kehidupan dan memberitahu tentang nilai usia dan kelazatan hayat itu. Sebab ada gerak kan. Walau ia ditumpuhi dalam kesusahan dan musibah sekalipun, dia tidak mahu usianya berlalu. Dia tidak mengeluh kerana kebosanan, seraya berkata, mengapa matahari belum terbenam dan malam belum berlalu? Dia tak kata begitu. Walaupun dalam kesusahan dan sentiasa kalau ada perubahan, dia suka itu. Jadi dalam hayat itu ada keberkatan. Dia tak bosan daripada itu. Ya. Ya, tanyalah kepada seorang tuan yang sangat kaya dan tidak bekerja, berada di atas ranjang istirahat, dia sentiasa rehat, dan semua miliknya adalah sempurna. Kalau tanya kepada dia, bagaimana keadaan kamu? Pasti engkau akan mendengar daripadanya kata-kata yang penuh kepedihan dan seperti, aduhai, mengapakah waktu tidak berlalu? Mari kita main sesuatu, ataupun mari kita berhibur untuk menghabiskan masa. Ataupun engkau akan mendengar rungutan-rungutan yang berpunca daripada panjangnya angan-angan seperti, aku kekurangan dalam perkara ini. Karena baiknya jika aku sudah melakukan perkara tersebut. Sebab semuanya ada, orang tu nak istirahat, kan tak kerja, dan dia kata, oh, kehidupan ini dia banyak mengeluh terhadap keadaan itu. Jemu dalam keadaan itu. Ya. Kemudian, tanyalah juga kepada orang yang ditimpa musibah, atau seorang pekerja dan seorang fakir yang berada dalam keadaan yang susah. Bagaimana keadaan kamu? Jika dia seorang yang bijak, yang berakal, dia waras, maka dia akan berkata, Alhamdulillah, ribuan syukur kepada Tuhan. Aku baik-baik saja dan aku sedang bekerja. Alangkah baiknya jika matahari tidak segera terbenam, agar aku juga dapat menghabiskan kerja ini. Masa pantas berlalu. Umur tidak berhenti dan sedang berlalu pergi. Ya. Walaupun hakikatnya aku sedang kesusahan, tetapi ini juga akan berakhir dan semua perkara berlalu dengan cepat sebegini. Ya. Orang itu sebab kerja dan dia dapat kelazatan dalam kerja itu. Demikianlah. Dia menceritakan betapa bernilainya usia pada hakikatnya melalui kekesalannya apabila ia berlalu. Ini bermakna dia memahami kelazatan usia dan nilai kehidupan melalui apa? Melalui kesusahan dan usaha. Adapun kerehatan dan kesihatan membuatkan kehidupan merasa pahit. Maka manusia mengharapkan umur segera berlalu. Kalau sentiasa ada kesihatan, kerehatan, jadi kan itu hayat itu adalah pahit. Dan lagi itu adalah membawa manusia kelalaian nak segerakan kehidupannya itu. Mungkin akan masuk hiburan ataupun kemungkaran. Ya. Wahai saudara yang sakit,
Sebagaimana dibuktikan, diisbatkan secara qat'i melalui perincinya dalam risalah yang lain. Ketahuilah bahawa asal usul dan inti musibah serta keburukan hatta segala dosa adalah adem, yakni ketiadaan. Semua musibah, keburukan adalah asal usulnya adem, ademi yani, yang tiada. Maksudnya lebih dekat kepada ketiadaan. Ketiadaan pula, adem itu pula adalah buruk dan kegelapan. Sebab lawan dengan wujud, kewujudan. Oleh sebab keadaan-keadaan seperti kerehatan, kesunyian, kesenyapan dan keberhentian adalah hampir kepada ketiadaan adem, maka ia merasakan kegelapan yang ada dalam ketiadaan adem itu, lalu memberikan kebosanan. Adapun pergerakan dan perubahan adalah kewujudan, wujud yani. Dan merasakan adanya kewujudan pula merupakan kebaikan dan cahaya yang murni. Sebab dalam kewujudan itu ada nur, ada cahaya. Ya. Jadi adem yang kita kata, jadi satu kehidupan yang sentiasa sama, tak ada perubahan. Ada macam gambar kan, saya tengok satu gambar tu, berapa lama boleh tengok, lepas akan bosan. Jadi kalau orang contohnya orang sakit dan katalah luput dan tak boleh bergerak atas katil, dia hidup, tapi ada nafas, dia bernafas, tapi orang kata ini kehidupan, ini bukan kehidupan, lebih dekat kepada kematian, maut, adem. Kan? Dia tak boleh kata orang ini hidup, oh bagus nih hidupnya, kan? Lebih dekat yani kepada adem itu. Dan sebab dalam kewujudan itu ada apa? Kebaikan, cahaya dan nur. Jadi maka sesungguhnya penyakit itu dihantar untuk apa? Dihantar dan diberikan, dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai tetamu kepada tubuhmu. Untuk apa? Untuk tugas, atau satu tugasnya. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala, apa hikmahnya yang memberikan penyakit itu, musibah itu kepada kamu? Ada satu tugasnya. Seperti apa? Seperti menyucikan, menguatkan, dan meningkatkan kehidupan yang berharga. Dan untuk apa? Menghalalkan semua peralatan-peralatan manusiawi, yakni tejhizat ataupun kelengkapan insani yang lain ke sekitar anggota tubuh yang sakit sebagai pembantu. Dan untuk memperlihatkan ukiran nama-nama yang berlainan bagi As-Sanil Hakim, Maha Maha Pencipta, Maha Bijaksana. Jadi melalui itu untuk nak tunjukkan Asma Husnanya pada diri manusia. Kan? InsyaAllah ia menyelesaikan tugasnya, yani penyakit itu dia selesaikan tugasnya dengan cepat, kemudian berlalu pergi. Kemudian penyakit itu akan berkata kepada kesihatan, marilah sentiasalah kekal menggantikanku dan jalankan tugasmu. Rumah ini adalah rumah atau milikmu. Yang tubuh ini maksudnya milik kamu. Maka tinggallah dengan keafiatan. Jadi dia buat ada tugasnya, penyakit itu ada tugasnya. Setelah dia habis tugasnya itu, dia lalu dia panggil kesihatan dan ganti tugas. Kan? Jadi penyakit itu adalah banyak Allah Subhanahu Wa Taala kerana sebagai sama ada kafar zunub, sebagai peringatan kepada insan, dan untuk nak jadikan manusia lebih menghargai nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi banyak bersyukur, buat ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa ria, dengan ikhlas. Dan begitu juga lah melalui penyakit itu dia memahami keadaan orang yang sentiasa sakit. Dan lepas itu dia banyaklah nak membantu mereka, tolong kepada mereka. Jadi melalui itulah jadi manusia, dapat kemanusiaan. Jadi dia sedar batasnya. Yang manusia itu adalah betapa ajiznya, betapa lemahnya, tak boleh tahan kerana satu penyakit itu pun. Kan? Dan
akan datang satu hari, mungkin penyakit itu akan membawa kita kematian. Jadi dia lepaskan dia daripada ghaflat, kelalaian, membawa kepada ikhlas, membawa itu sentiasa ingatkan maut, kematian, dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lebih banyak doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan ada banyak lagi hikmah-hikmahnya. Dia buat tugas, lepas tu Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kesihatan, kan? Jadi mereka berganti antara sama lain. Masya Allah. Jadi dari segi itulah kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi melalui penyakit ini, Allah Subhanahu Wa Taala adalah banyak kurniakan satu nikmat, ya. Satu nikmat sebab jadikan hayat ini bermakna, ya. Hayat ini sentiasa dengan bergerak, kita lebih memahami nilainya, dan orang seronok, dapat kelezatan. Jadi hayat yang sentiasa yang sama itu tak berubah, itu hayat itu lebih dekat ke mata kepada apa? Bukan wujud, bukan hayat, bahkan kematian. Melalui itulah Allah Subhanahu Wa Taala kerana rahmatnya jadikan manusia itu supaya tak bosan dunia. Contohnya bayangkan satu filem, ada filem yang orang buat, tapi dalam filem itu semua baik, tak ada kejahatan, orang jahat tak ada. Maksudnya dalam filem-filem kartun, anak-anak pun tak nak tengok. Kena ada macam benda yang lawan antara sama lain. Barulah mereka nampak seronok. Semua kalau baik-baik saja, bosan mereka. Kalau ada satu orang dia lawan, dia ada mereka yang lawan dengan dia, kan? Jadi mereka barulah jadi seronok filem itu, kan? Dunia ini pun begitulah. Kena tengoklah macam kita melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang orang Islam berjuang buat mujahadah dengan munafik, orang kufur, orang Yahud. Orang Yahud macam orang katalah polis yang jahat, yang baca pelakon macam polis yang jahat, kan? Mereka buat kejahatan banyak itu. Jadi dari akhir sekali, kan, dalam kita melihat dalam ujung kehidupan hayat itu, jadi semua orang jahat itu, jadi kebaikan menang atas kejahatan, kan? Semua orang gembira. Hayat itu baru dapat makna dengan itu. Okey, ubat ini mudah-mudahan jadikan kita lebih memahami makna penyakit dan makna nikmat dan kehidupan. Hayat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala lebih bermakna. Okey.